Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Khalifah Taman Jaya ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan serta limpah kurnia daripadanya, alhamdulillah, pada malam ini dapat dipertemukan kita, yang moga-moga pertemuan ini diperhitungkan sebagai majlis ilmu, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dilazimi, dan insya-Allah mengikut pada jadualnya ataupun ikut pada perkiraannya, saya akan datang untuk berkongsi sedikit daripada bacaan kita ini pada tiap-tiap bulan, minggu yang pertama dan minggu yang keempat, insya-Allah. Walaupun pada perkiraan ataupun pada peraturan asalnya, bacaan ini patutnya dimulakan pada bulan lepas lagi. Ya, tapi masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlakunya sesuatu itu, ya, maka kalaulah dia tidak berkehendak, maka tidak berlaku. Kita rancang, ya, secara perancangannya patutnya bulan lepas tu baca dah lah. Tapi itu perancangan kita. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala berlaku sebaliknya. Ya, pada waktu yang sepatutnya saya mari itu, ketika itu masih terkandas di Kuala Lumpur kerana banjir. Ya. Tapi alhamdulillah lah, ya, dapat pada malam ini, dan kita masih lagi duduk pada perkiraan awal tahun yang baharu ini, 2022. Maka sama-samalah, ya, dengan azam dan semangat yang baru, insya-Allah, untuk sama-sama kita mengikuti, ya, pada sedikit perkongsian kita pada bacaan kitab Tanbihul Ghafilin, iaitulah peringatan bagi yang lupa, karangan Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Nak kata ngajar bukan ngajar, ya. Ngajar ni orang yang ada ilmu. Saya tak ada ilmu, ya. Saya sekadar berkongsi bacaan, maka setakat perkongsianlah, insya-Allah, dan sedikit syarah daripada apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan, ya, kitab ini, kalaulah bagi siapa yang ingin mendapatkannya ni, hak saya ni hak lama lah, ya, kitab Tanbihul Ghafilin. Ada dijual di jendela ilmu. Kalau siapa yang nak dapatkan, ya, boleh rujuk dengan Cikgu Zain ada. Hak kulit hak Cikgu Zain ni hak barulah, insya-Allah, ya. Boleh dapatkan, dan kita berpandukan teksnya pada kitab ini, insya-Allah, ya. Sebagai mukadimah, ya, pada bacaan kitab pada malam ini, suka untuk saya berkongsi sedikit berkenaan dengan Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi, ya, pengarang kitab ini. Iaitulah beliau rahimahullahu ta'ala digelar dengan Al-Faqih, orang yang faqih dalam ilmu agama, terutamanya dalam hukum fiqh. Dinisbahkan juga kepada beliau ini Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi Al-Hanafi, kerana dia berpandukan pada mazhab Imam Abu Hanifah.
dan orang yang faqih dalam masalah mazhab Hanafi. Al-Muhaddis Az-Zahid, seorang muhaddis lagi zuhud. Abu Laith gelarannya ataupun kunyahnya, namanya Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Samarqandi dinisbahkan pada tempat kelahiran beliau dan tempat beliau tinggal dan tempat beliau wafat. Ada satu pendapat yang menyatakan bahawa kubur Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi di Syria, di Syam, di Syria. Ya, ada satu pendapat yang mengatakan kuburnya di sana. Dan dikatakan Abu Al-Laith yang di Syria itu adalah ulama yang lain. Bukan pengarang kitab ini. Ya, maka dikata yang lebih tepatnya ataupun yang lebih sahihnya makamnya adalah di Samarkand. Samarkand ni sebuah negeri di Lenini, Uzbekistan tepat ni. Dan nama Samarkand ni lama dah. Ya lama dah. Samarkand ni telah lebih daripada 2500 tahun dah. Kota tu, negeri tu. Tahun Masihi 2022, kota Samarkand itu sendiri 2500 tahun lebih dah. Ya, mengikut baik perkiraan sejarahnya, maknanya telah lama. Nama Samarkand ini, ya, menjadi laluan pada zaman dulu, sejarah dulu, laluan di antara laluan sutera di antara China nak menghubungkan ke Laut Mediterranean. Ini dan tempat berkembangnya ilmu agama di tempat ini, Samarkand ini. Ini Uzbekistan. Ya. Ulama berbeza pendapat berkenaan dengan tahun wafatnya. Ya. Tahun wafatnya berbeza pendapat. Adapun begitu, ada satu kisah yang boleh kita muslimin muslimat mengambil sedikit iktibar daripada perjalanan hidup Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi ini, iaitulah beliau rahimahullahu ta'ala bukanlah dari kalangan orang yang ngaji ilmu daripada awal. Berbeza dengan ulama, sebahagian besar ataupun majoriti ulama yang ngaji ni, kalau kita baca sejarah-sejarah, umur 6 tahun ngapal Quran, umur 7 tahun ya ingat Quran, umur, kalau imam kita Imam Syafi'i umur 15 tahun boleh beri fatwa. Ya. Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi bukan tergolong dari kalangan ulama yang mengaji daripada usia yang muda, tidak. Bahkan dalam riwayat mengatakan, setengah pendapat mengatakan dia start belajar umur 50 tahun. Umur 50 tahun ni bukan baru nak belajar, baru nak nadah kitab, baru nak betul semak, bukan. Dia baru nak belajar baca baru. Umur 50 tahun baru nak belajar baca Al-Quran terutamanya, baru nak kenal huruf. Kalau kita baru nak baca Iqra' tu, baru nak baca tu umur 50 tahun. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala ni mengaji ni sungguh. Walaupun usianya lewat, ya, pada perkiraan kita lah, ya, tua dah baru belajar. Ya, mari nak kata sini, tidak ada hak umur untuk kita ni nak belajar. Tak kira umur. Kalau walaupun orang kata, umur peceng baru nak mari dengar masjid, baru nak luang masa, tak apa, tak ada masalah. Apa? Kita masa kerja kita sibuk dengan kerja.
Masa kerja kita banyak urusan, banyak tu, banyak halangan. Maka bila peceng dah duduk masjid surah. Betul tu. Ada, betul lah. Ya, masa umur peceng baru mari duduk masjid, mari jadi ahli Quran, ahli jemaah, baru mari nak nadah, baru mari nak dengar, baru mari nak kenal kita. Betul tak apa. Ya, kerana Al-Imam Abu Al-Laith dia mula dengan usia yang lambat. Bahkan baru nak belajar baca, tapi dia sungguh. Dan kesungguhannya itu, ya, dalam usianya 57 tahun, setengah pendapat yang kata, ada pendapat kata usianya 60 tahun, dia boleh karang kitab. Dia boleh tafsir Quran. Dia boleh riwayat hadis. Dan dia sangat faqih dalam hukum fiqh mazhab Imam Abu Hanifah. Maknanya sungguh belajar. Ya, bukannya belajar sekejap lepas tu pandai-pandai beri hukum. Belajar sikit lepas tu pandai-pandai beri, tidak. Dia adalah seorang yang sangat tekun dalam mendalami ilmu. Dan kuburnya di Samarkand seringlah menjadi tempat ziarah, ya, bagi orang yang ingin ziarah pada makam ulama. Dan kuburnya juga, makamnya juga dekat dengan kubur Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, salah seorang daripada pendiri mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita berpegang dengan mazhab Asy'ariyah, maka orang-orang belah Uzbekistan sana dia berpegang dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Maturidiyah, ya. Dekat kuburnya dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan Al-Imam Abu Laith As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkaitan dengan kitab yang kita nak bacakan ini, kitab Tanbihul Ghafilin. Dia ada tajuk panjangnya, ya, cumanya dia diringkas, ya, dengan nama Tanbihul Ghafilin. Tajuknya yang panjang, peringatan bagi mereka yang lalai dalam menyatakan ataupun dalam membicarakan daripada hadis-hadis Nabi Sayyidil Mursalin. Begitulah kalau tidak silap, ya, pada tajuknya. Dan dikenal ataupun disingkat dengan nama Tanbihul Ghafilin. Dan telah banyak diterjemah. Ya, telah banyak diterjemah kitab daripada nuskah asal yang bahasa Arab. Kemudian diterjemah terutamanya di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang duduk di tangan saya ni dalam bahasa Malaysia kita. Cumanya masih lagi ada beberapa ataupun banyaklah perkataan-perkataan yang masih lagi menggunakan bahasa Indonesia. Itu ni kitab kita ni. Dan ulama banyak pendapat berkaitan dengan kitab ini. Ya, terutamanya ulama-ulama hadis yang banyak berkomentar berkaitan dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyaru A'lam An-Nubala, dia menulis secara pendek berkaitan dengan biografi Imam Abu Al-Laith As-Samarkandi. Kemudian dia komen sikit berkaitan dengan kitab ni, iaitu dia kata kitab ini banyak sangat campur aduk.
Campur warna tu, Al-Imam Abu Al-Layth As-Samarqandi dalam meriwayatkan hadis-hadis, dia campur hadis-hadis yang sahih. Dia campur hadis-hadis yang dhaif. Dia campur juga hak maudhu', hak palsu. Kemudian dicampur adukkan dengan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu dan periwayatan-periwayatan yang banyak sanak dia. Ya. Jadi sebahagian daripada ulama dia tidak menggalakkan untuk kita baca kitab ni. Ya, dia tidak galak kata kita baca kitab ni. Maksudnya jangan baca kitab ni dengan apa? Kalau kita baca ni pasal kita baca seorang. Tak ada orang tunjuk, tak ada orang khabar, tak ada orang tolong memberi penjelasan. Kerana di dalam kitab ini berlaku percampur adukan yang hak pasal gini ni. Ya, maka bagi kalau orang yang baru nak start belajar ataupun baru nak kenal, nak baca kitab, nak apa, maka dia bukan kitab yang sesuai untuk kalau kita nak baca sendiri-sendiri untuk kepahaman kita. Takut kat lagi salah faham. Ya, takut salah faham. Jadi bagaimana cara kita nak husnuzan dengan Al-Imam Abu Al-Layth As-Samarqandi yang menulis kitab ini? Okay. Tujuan beliau rahimahullahu ta'ala meletakkan kesemua riwayat-riwayat yang pelbagai ini. Ada hak sahih, ada hak dhaif, ada hak maudhu', ada kisah-kisah. Supaya kita orang yang mutaakhir, orang yang kediang ini, bila baca kitab ini dengan belajar. Bukan baca saja. Gak bila ada dalam kitab gak kita pakai pegang kemah-keming. Ana dalil ada aku baca dah dalam kitab tambah huruf feeling ada gini cerita. Rupa-rupanya kisah tu ataupun cerita tu palsu. Rupa-rupanya kisah tu lemah, dhaif. Dah tujuan pengarang letak ni supaya apa? Supaya kita ngaji. Supaya kita buat kajian, supaya ada tapisan. Itu cara untuk kita husnuzan dengan pengarang kitab. Alim, orang alim. Ya. Bahkan ada kitab yang telah diterjemahkan dan ditahqiq. Maksud ditahqiq ni ada ulama tolong tanda. Ya, dia tanda. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis dhaif. Hadis ni maudhu'. Kisah ni gini, kisah ni gini. Ada tu yang telah kitab yang telah ditahqiq dalam bahasa Arab pun ada. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Melayu tak ada, saya tak jumpa lagi. Ya, berkenaan dengan kitab ini yang telah ditahqiq, yang maknanya ulama tanda dah. Jadi kalau ulama tanda dah mudah tapi kalau secara umumnya maka untuk baca ni kita tidak boleh nak baca untuk sekadar kepahaman kita sendiri, melainkan mesti ada orang yang tolong syarah. Tolong khabar hadis-hadis ni bagaimana sanadnya, bagaimana tarahnya. Dan inilah yang insya-Allah yang saya akan berkongsikan sama-sama dengan muslimin muslimat sekalian insya-Allah. Jadi tidaklah menjadi satu kesalahan kalau kita nak jadikan di satu slot dalam majlis ilmu dalam masjid kita sebagai satu percambahan, kerananya ianya tidaklah sebab setengah daripada asatizah ataupun setengah daripada ulama bila dengar tambihul ghafilin dia pakai hukum bakuh lalu, pakai tak boleh pakai hak tu, kena cari hak lain. Itu salah. Orang bangga salah maknanya kita masih lagi boleh dengan beradab dengan ilmu, beradab dengan orang alim, dengan caranya kita mengkaji, menteliti hadis-hadis yang telah ditulis ini untuk sama-sama kita amalkan insya-Allah. Dan juga ada ringkasan. Ya, Tanbihul Ghafilin ni ada satu ringkasan saya pernah jumpa, dia kitab dia nipis je. Yang ada dalam dalam tulisan Jawi lama pun ada yang telah diterjemahkan ataupun telah ditulis dalam tulisan Romi pun ada.
Tapi rekasan itu terlalu rekas sangat, dan dengan kitab yang tebal ni dia perekas jadi 12 bab. Dia ambil hak tengah lalu. Dan hak tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada jugalah, cumanya dia tidak ditanda dan tidak ditahqiq seperti mana kitab hak lengkap ni, ya. Takut kat gini bila cari hak nipis. Bila cari hak nipis kita pakai hak tebal, jadi tak jumpa isi kat mana, tu. Okey. Jadi kita mulalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil sedikit daripada mukaddimah, ya, kitab. Dalam kitab kita ni sebelum kandungan, ya, mukaddimah. Saya ambil sedikit daripada mukaddimah kitab. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memandu kita dengan tuntunan kitabnya, yakni Al-Quran. Wa faddalana ala sairil umam bi akrami anbiya'ih, dan melebihkan kita daripada sekalian umat, ya, dengan semulia-mulia kekasihnya, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mulianya kita kerana sandar kita ni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mulia kerana kita tupang pada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai katalah, ya, kalaulah kita ni tidak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ada kemuliaan seperti mana kemuliaan yang kita kecapi pada waktu ini, pada ketika ini. Kerana apa? Dimuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dilipat kali gandakan ganjaran pahala. Yang mana lipat kali ganda ganjaran pahala ni umat-umat yang terdahulu tak ada macam pasang ke kita ni. Tak ada. Sebagaimana contoh kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Apabila Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita solat 5 waktu, Allah beri janji dan jaminan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, ya, iaitu siapa yang jaga solat daripada subuh sampai ke isya, dia jaga solat, maka pahalanya sama seperti dia ni solat 50 waktu sehari semalam. Sebagaimana asal difardukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang 50 waktu. Bila difardukan semayang 50 waktu, Nabi terima. Tiba-tiba bila nak turun ke bumi ni, Nabi Musa tahan. Nabi Musa tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kurniakan apa? Maka Nabi jawab, kefarduan solat 50 waktu. Nabi Musa kata, umatmu tak mampu nak semayang 50 waktu. Minta korang. Maka berterusan munajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada 50 kurang 5 jadi 45. Lepas tu kurang 5, kurang sehingga jadi 5 waktu. Bila turun 5 waktu, Nabi Musa tanya, berapa? 5. Nabi Musa kata, umatmu tak mampu nak semayang 5 waktu sehari semalam. Sebab apa Nabi Allah Musa alaihi salam begitu? Kerana dia dengan pengalamannya sebagai seorang Nabi dan Rasul berhadapan dengan satu umat yang cukup degil, Bani Israel. Umat yang babil, umat yang tak dengar kata, umat yang apabila Allah perintah sesuatu-satu benda, dia berakhir tanya.
Banyak banyak khainah kalau kita kata kok. Bahasa berakhir keluk-kelek. Macam-macam lah istilah kita ni. Umat Nabi Musa sembahyang 2 kali. Pagi sekali, petang sekali. Dok sembahyang juga, dok jaga juga. Tu Nabi Musa kata tak, umat dia hok degil tu 2 waktu dok sembahyang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu. Ya, 5 waktu. Maka 5 waktu ini Nabi kata mana malu dah. Nak minta kata tak apalah. Moga-moga adalah jalan dan usahanya untuk umat ni jaga pelihara, dan alhamdulillah ya, ramai dari kalangan ya, ataupun kita kata inilah secara majoritinya dari kalangan kita ni memang jaga solat insya-Allah. Walaupun memang ada, bukan tidak dinafikan mereka yang lalai, mereka yang alpa, mereka yang meremeh-remehkan kewajipan solat ini. Ya, memang ada betul. Tapi dari sudut ramainya ataupun natijahnya begitulah ya, masih lagi terpelihara solat ini dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia, dimuliakan kita ini dengan dilipat kali gandakan. Siapa yang jaga solat dia 5 waktu, dapat pahala dia sempurna 50 waktu. Kemudian mari pula semayang Jumaat, dilipat kali gandakan pula 27 kali ganda. Kemudian duduk pula kita iktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, pahala lagi. Kemudian duduk pula dalam majlis ilmu, dinaungi oleh sayap para malaikat. Para malaikat minta ampun, sekalian penduduk di langit minta ampun terhadap mereka yang duduk di dalam majlis ilmu. Sehingga ikan-ikan di laut memohon keampunan terhadap mereka yang duduk di dalam majlis ilmu. Tahu belaka dah ni. Ya. Istimewanya hak ni semata-mata duduk pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terdahulu tak ada. Bahkan dilipat kali gandakan dengan lipat kali ganda yang banyak, ya, tidak berlaku pada umat-umat lain selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada satu riwayat mengatakan di hari kiamat kelak di padang mahsyar, umat-umat yang terdahulu dia tengok umat Nabi Muhammad ni oleh kerana banyaknya pahala, banyaknya ganjaran mereka buat amal ni, macam ke seolah-olah mereka tu nabi-nabi belaka semua sekali. Umat yang terdahulu dia nampak begitu, umat Nabi Muhammad. Berapa banyak pahala. Usia sikit, usia pendek. Nabi SAW kata kita ni di antara umur 60-70, purata. Purata usia. Ya. Ada yang lebih awal, ada yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan. Itu di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tentu pada tiap-tiap diri masing-masing. Tetapi dengan usia yang sedikit, usia yang pendek itu, diberi ruang, diberi peluang untuk lipat kali ganda pahala ini. Dengan lipat kali ganda yang begitu banyak. Bagaimana dilipat kali gandakan kalaulah orang itu beramal soleh di bulan Ramadan contohnya. Bagaimana orang itu beramal soleh di 10 yang pertama di bulan Muharram. Bagaimana orang itu beramal soleh di 10 yang pertama di bulan Zulhijjah. Semua itu waktu-waktu tempoh-tempoh dilipat kali gandakan amal-amal. Kalau buat. Maka dengan usia yang sedikit, usia yang singkat, ya, tapi dengan amal yang sedikit tetapi dilipat kali gandakan jadi banyak. Kemuliaan ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu pengarang kata ya wa faddalana ala sairil umam bi akrami anbiya'i. Ya, dimuliakan kita ini daripada dari kalangan umat-umat lebih mulia dari kalangan umat-umat yang lain dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jangan kita terlalu derah ataupun dengan bahasa Terengganu kata ni pasal lembek mulut. Kerana kata ada orang tu dia kata dah kalau kita dah jadi umat Nabi Muhammad boleh jadi kita jadi umat Nabi lain tak apa kok. Tak. Dia buat mudah gitu. Kalau kita tak jadi umat Nabi Muhammad mungkin kita jadi umat Nabi Isa. Kalau kita tak jadi umat Nabi Muhammad mungkin kita jadi umat Nabi Musa. Mungkin kita jadi umat Nabi Nuh contohnya. Mudah-mudah. Ini salah. Kerana apa? Betapa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mereka ini tidak diberi lebih seperti mana lebihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendapat keramaian umat. Umat Nabi Muhammad ni ramai. Dan ramai itu mulia. Kemudian satu kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat nabi-nabi yang terdahulu, dalam banyak riwayat kata umat Nabi Nuh yang mengikut beriman dengan Nabi Nuh tak sampai berapa puluh orang. Tiba-tiba ada orang kata dah kalau kita tak jadi umat Nabi Muhammad mungkin kita jadi umat Nabi Nuh. Boleh dia beri jaminan dalam berapa puluh orang tu dia dalam kategori umat Nabi Nuh. Tak. Ada kata dah kalau kita jadi umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa ni ada yang Allah supah jadi babi. Ada yang Allah supah jadi kera, jadi beruk. Tiba-tiba kata dah kalau kita tak jadi umat Nabi Muhammad, kita jadi umat Nabi Musa. Mana tahu kalau jadi umat Nabi Musa yang derhaka. Na'udzubillah. Tak. Sebab tu kita kena sangat berasa lebih. Kena rasa istimewa. Apabila dalam ramai-ramai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu umat ada 3 orang Nabi, seorang je pengikut. Seorang je umat dia. Ada Nabi dan Rasul, dia seorang-seorang, tak ada orang beriman pun. Ada orang dengan kurang daripada 40 orang. Ada dengan bilang boleh bilang bila bilang seorang-seorang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Istimewa lebih. Dijadikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah. Dimuliakan dengan jumlah yang ramai. Sebab tu Nabi sangat berbangga apabila umatnya ini berzuriat keturunan. Sangat bangga berzuriat keturunan kerana apa? Menambah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pujian, kata pengarang, pujian yang dapat mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah puji ini, segala puji kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa tujuannya? Untuk kita ni mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan yang tersembunyi daripada pemberiannya. Yang tersembunyi daripada pemberiannya bukanlah kalau setengah daripada ahli yang sesat.
yang beramal dengan satu amalan-amalan yang pelik, yang datang bukan daripada menuntut ilmu, bukannya daripada ngaji, bukannya daripada jumpa dengan tok guru, tapi dia sendiri mari ilham contohnya. Lepas tu terbuka rahsia ketuhanan. Lepas tu kenal diri dalam diri. Ni ada buah-buah pelik ni. Bukan gitu maksud merahsia yang tersembunyi daripada pemberiannya. Ada orang yang pasal gini. Ngaji tarekat. Bukan masalah ngaji tarekat tu dok. Ya, tapi bawakan dan pahaman yang salah. Kadang dok ngaji, dia mari ilham dia sendiri. Ada ni, orang pelik-pelik ni. Dok belajar pun. Tengah duduk masuk, mari teringat ni Allah kurniakan ini, Allah. Lepas tu dia pun mari. Kasih sayang Tuhan, Tuhan kasih ke dia, Tuhan ni mari bercakap bab ketuhanan. Tengah-tengah masuk contohnya mari. Contoh. Ya, ngaji, dok belajar. Tiba-tiba ni, dia kata Allah buka ilham ke dia. Allah buka pintu hati. Allah buka ni. Ilmu laduni. Ilmu laduni dia adalah rahsia pembukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Syaratnya dia kena amal ilmu yang dia belajar. Maka bila dia amal ilmu yang dia belajar, barulah dibuka dengan pemahaman, dibuka dengan rahsia-rahsia. Sebab apa? Dia beramal dengan hak dia belajar. Kalau tak belajar, mari duana. Maka dibimbangi hak mari tu melainkan tipu daya iblis semata-mata. Walaupun dengar cakap macam cakap bab hakikat. Walaupun dengar cakap macam cakap bab makrifat. Tapi hamba Allah ni dak ngaji pun bila tanya dah ngaji. Saya dak ngaji, dak ajin belajar, dak ajin. Dulu jadi tukang masuk je. Contohnya. Jadi tukang masuk. Lepas tu kok Allah takdirkan jadi gini-gini. Mari terbuka pintu hati. Lepas tu berani pula cakap. Lepas tu ngajar pula masjid surah. Allah bahaya. Ni jangan. Bahaya. Ya, bahkan menjadi fitnah terhadap ilmu. Ya, maka rahsia yang tersembunyi daripada pemberiannya ini adalah dengan belajar dan dengan mengamalkan apa yang dipelajari. Barulah terbuka dengan rahsia-rahsia. Diberikan kefahaman, diberikan ilmu dengan milladun daripada dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaj'alana minasyakirina lina'ama'ih, dan menjadikan kita dari kalangan orang yang bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wal 'arifina li'ala'ih, dan mengetahui hak wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dalam kitab ini ada kisah para awliya Allah. Maka kisah para awliya Allah ini, kalau kita kata dengan bahasa kita mudah, cerita-cerita keramat. Dan karamah berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak boleh ditolak. Kerana apa? Setengah daripada orang perkara-perkara ni dia kata benda khurafat. Caya ke keramat-keramat ni khurafat. Kena tengok dulu. Kalau dia perkara itu berlaku kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah satu kurniaan, karamah. Dia bukan perkara yang pelik. Memanglah pelik, cumanya dia bukan perkara yang pelik yang kita kena tolak. Kita boleh tolak, tak. Bahkan karamah para wali ini memang berlaku.
Cuma setengah daripada orang dia payah nak percaya cerita karamah awliya Allah ni. Sedangkan itu ada perlu yang kita boleh ambil iktibar untuk panduan kita. Wa sallallahu ala Muhammadin wa rasulihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan Allah yang terpilih, wa ala alihi wa itratihi, dan ke atas ahli keluarganya at-tayyibin, wa ala ashabihi wa ummatihi ajmain, dan ke atas para sahabatnya dan sekalian para umatnya. Maka selawat ini, apabila kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, para ulama membahas tentang ali Sayyidina Muhammad, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang paling kuat, keluarga Nabi ni terdiri daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya yang terdekat, isteri-isteri baginda, anak-anak baginda serta cucu-cucu dan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pendapat. Ada setengah ulama yang memasukkan wa ala ali Sayyidina Muhammad, ali Sayyidina Muhammad termasuklah ke semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Dengan makna yang lebih luas, maka apabila kita selawat, termasuklah doa ini, selawat ini kita selawatkan kepada diri kita juga. Bahkan tidak salah apabila ada ulama yang menyatakan sebegitu. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa dia yang berselawat kepada Nabi kita, kepadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu selawat, Allah Subhanahu wa taala selawat kepada dia dengan 10 selawat. Maka selawat ni kalau kita kata wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka setengah ulama kata termasuklah dengan kita dari kalangan orang yang beriman, maka tak salah lah, termasuklah kita ni dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu dah, jadi insyaallah mukadimah ni tak habis lagi. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita sambung sikit lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan daripada kejahilan diri saya sendiri, adapun saya memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.